buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berkumpul, kita bertemu pada hari ini, kita berkumpul dengan majlis dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah SWT, keberkatan daripada doa daripada para malaikat yang sentiasa menaungi kita, dan juga mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sihat dan masa lapang. Baik, kita teruskan kita punya perbincangan dengan kitab Al-Hikam, muka surat 28, buku kita muka surat 28. Di sini Al-Hikam yang ke-17. Okey, hikmah yang ke-17 Kita baca dulu dia punya hikmah. La yatlubu minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan meminta kepada Allah supaya dia mengeluarkanmu dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Sekiranya dia menghendaki yang demikian, maka tentulah dia akan memasukkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang sebelumnya. Baik, boleh faham? Macam biasalah. Kalau boleh faham, terus terangkan. Okey, kita baca sekali lagi ya. Jangan meminta kepada Allah supaya dia mengeluarkanmu dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Okey, sampai situ boleh Itu mudah Baik, sekiranya dia menghendaki yang demikian. Baik, demikian tu maksudnya kalau Allah nak keluarkan kita daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari miskin kepada kaya, dari susah kepada senang. Itu kan? Kalau Allah nak benda tu berlaku, maka tentulah dia akan memasukkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang sebelumnya. Maksudnya kalau Allah nak boleh. Gitu je. Kan? Jadi sekarang ni apa isunya? Yang kita bincang kat sini, apa masalah dia? Tentang jangan minta untuk keluar daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini pesanan pada kita, jangan minta kalau kita tengah miskin, jangan minta kaya. Kalau sakit, jangan minta sihat. Kan? Macam mana tu kan? Kalau susah, jangan minta senang. Kalau tengah menderita, jangan minta bahagia. Ini kena faham betul lah ni. Kalau tidak nanti kita jadi ada satu lagi talbis iblis, tipu daya syaitan. Bila dia suruh kita, akhirnya sabar je sampai tak buat apa-apa. Itu salah juga. Jadi kita tengok dulu dia punya penjelasan. Ada sebuah kisah tentang seorang soleh yang sentiasa bekerja dan beribadah. Suatu ketika dia berucap, seandainya setiap hari aku mendapatkan 2 potong roti tanpa harus bekerja, maka aku akan lebih banyak beribadah kepada Allah sepanjang hari. Beberapa saat berlalu, dia didapati bersalah atas suatu kesalahan sehingga dia dipenjarakan untuk beberapa waktu lamanya. Dan setiap hari di dalam penjara, dia mendapatkan 2 potong roti tanpa harus bekerja. Setelah cukup lama berada dalam penjara, dia mulai terseksa dan bertanya-tanya tentang nasibnya. Kemudian dia teringat akan apa yang pernah diucapkannya dahulu, dan seketika itu ia mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas permintaannya yang menyalahi kehendak Allah.
Dan sambungan cerita dia, lepas tu dia bebas pada penjara. Kisah ni nak bagi kita faham itu penjelasan dia. Jadi kalau kita kata tadi, kalau tengah menderita jangan minta bahagia, tengah sakit jangan minta sihat. Nak faham dia penjelasan dia gini. Ni kan cerita dia orang ni tengah lapar, tak ada makanan dan dia rasa ini cerita orang baik ni, kita tak cerita pasal jenayah. Orang ni nak buat ibadat dan dia rasa bila bekerja, bila kena kerja cari duit ni jadi macam masa habis untuk cari duit. Jadi dia katakan bagus kalau aku boleh dapat makanan 2 keping roti pun cukup dah. Tak minta banyak-banyak pun. Tak payah kerja supaya boleh buat ibadat, bukan nak duduk santai pun. Ni cerita orang baik dah. Kalau cerita penjenayah lain cerita dah. Kan? Ni cerita orang dah baik, tujuan dia baik sebab nak buat ibadat. Tiba-tiba Allah bagi sungguh. Tiba-tiba dia ditangkap atas satu kesalahan jenayah. Masuk penjara, dapatlah 2 keping roti tiap hari. Makbul tak? Kan? Makbul. Tapi lepas lama tu dia rasa terseksa kan? Kenapa jadi kena tangkap macam ni kan? Memang boleh buat ibadat lah sepanjang hari. Dah tu yang dia nak kan? Jadi akhirnya dia tersedar. Jadi ni orang soleh, kadang-kadang Allah sedarkan dia melalui peristiwa hidup. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang bila diuji Allah kan, kita mengalami satu-satu keadaan ataupun peristiwa hidup, itu nikmat untuk kita sebagai satu pendidikan daripada Allah, direct terus kena kat kita kan. Kadang-kadang kita ni nak dapat pendidikan daripada manusia, tapi kadang-kadang kalau tak ada manusia yang didik kita, pendidikan yang lebih hebat tu yang direct daripada Allah. Dan macam mana cara Allah didik kita? Itu cara dia ujian. Sebab tu Nabi SAW, kan kita sebutkan Nabi SAW mendapatkan pendidikan langsung daripada Allah. Secara langsung daripada Allah. Kaedah dia macam mana? Tengok perjalanan hidup Nabi. Penuh dengan ujian dari zaman bayi lagi. Dari zaman bayi, kanak-kanak sampai dewasa penuh dengan ujian. Itu nama dia pendidikan secara langsung daripada Allah. Allah didik dia secara langsung. Jadi kita ni sebenarnya, siapa yang bertubi-tubi mengalami ujian hidup sepanjang hidup kita, sebenarnya Allah tengah didik kita secara langsung, tak melalui tangan manusia. Tapi syarat dia, macam mana cara penerimaan kita. Situ yang akan bezakan. Adakah itu menjadi satu bentuk nikmat untuk kita, yang mana dengan ujian itu kita terdidik untuk memperbaiki hidup kita, ataupun dengan sebab ujian itu kita menjadi lebih teruk lagi. Baik. Jadi sekarang isunya adalah kenapa tak boleh nak minta sihat kalau tengah sakit? Kenapa jangan minta kaya kalau tengah miskin? Bukankah kita lebih baik kaya? Bukankah kita lebih baik sihat? Sebab gini, satu sudut kita ambil. Sudut yang pertama, manusia ni dangkal fikiran dia, sempit. Seluas mana dan kita rasa seluas mana pun fikiran kita tetap sempit. Kita tak boleh kata, otak kita ni otak keliling dunia. Maksudnya kita boleh, kita kata ada gambaran yang luas, tapi tetap saja tidak. Tetap saja yang namanya manusia ni sempit. Apa lagi yang fikiran kita kat sini je kan, di rumah kita, di sekitar kita kan, tak pergi langkau daripada taman bidara pun kan. Maknanya lagi sempit je. Tapi seluas mana pun fikiran manusia, fikirlah satu dunia pun zaman berzaman pun tetap sempit. Sempit dengan makna kata pun, kita tu tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku pada kita. Dan juga, kita ni selalu nampak apa yang sedang berlaku je. Sebab itulah, undang-undang manusia tidak akan pernah sehebat undang-undang Allah. Kenapa? Sebab undang-undang manusia selalunya dibuat dengan melihat keadaan semasa. Sebab tu undang-undang manusia selalu ada pindaan. Ini kalau contoh undang-undang orang buat, ni kita sendiri pun banyak juga buat undang-undang kat rumah kita. Selalu dah buat pindaan undang-undang kat dapur. Selalu kan. Dulu periuk kat sini kan. Tiba-tiba tahun depan pindah pula tempat lain. Ada saudara yang datang rumah kita setahun sekali, dia letak periuk tempat lama. Tiba-tiba kita kata dah tukar dah. Dan siapa tukar? Tak strategik rupanya. Rupanya letak kat situ jadi banyak tikus duduk contoh kan. Maknanya kan pindaan tu nama dia. Kenapa ada pindaan? Sebab fikiran kita tu sempit lah nama dia. Dan kita tak boleh fikir dengan lebih luas apa yang akan berlaku. Bahkan dengan skop yang lebih luas. Jadi contoh kan macam kata, kita tengah sakit. Selalunya orang tengah sakit memang doa dia, ya Allah berilah kesihatan je. Sebab dia tengah sakit. Jarang orang yang tengah sihat minta doa nak sihat. Sampailah dia sakit baru minta doa sihat. Kan? Sebab apa? Sebab fikiran kita tersempit. Kita tak tahu bahawa sakit yang dialami mungkin 10 tahun akan datang adalah berpunca daripada keadaan kita sekarang yang tengah sihat.
Contoh ada penyakit yang berpunca daripada salah cara tidur. Cara tidur yang salah ni boleh mendatang macam-macam penyakit. Contoh, tidur letak tangan atas dahi, boleh datang penyakit. Tidur terlentang, boleh datang penyakit. Bila dia jadi tabiat, maka penyakit macam-macam. Ataupun tidur merengkung. Ada orang dia tidur melengkung cara tidur tu, penyakit yang datang bukan sekarang, mungkin lepas 20 tahun. Jadi maknanya waktu tengah sihat ni, tidur dengan macam-macam gaya kita. Ada tidur mendongak atas sambil duduk, kepala mendongak. Tidur sambil duduk ni bahaya sebenarnya. Macam penyakit boleh datang. Itu kalau dalam kelas rasa ngantuk, baik bangun jalan kat belakang. Kalau terlena dia agak bahaya. Ada efek pada kesihatan. Bukan sekarang lah kita sakit, tapi nanti beberapa puluh tahun. Jadi maknanya sepatutnya waktu sihat pun kita mesti doa sihat. Doa minta sihat. Itu kan yang ada dalam surat kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Waktu kita doa tu badan kita sihat. Waktu kita doa telinga kita masih sihat. Waktu kita doa tu mata kita masih sihat. Tapi dalam doa tu kita minta, ya Allah sihatkanlah tubuh badanku, sihatkanlah pendengaranku dan sihatkanlah mataku. Maknanya kalau itu kan sebab doa itu diajar oleh Nabi. Jadi kita baca. Sebab apa? Sebab Nabi dapat semuanya daripada Allah SWT. Jadi sebab itu doa terbaik daripada Quran, daripada hadis, daripada ulama, sebab ilmu mereka lebih luas. Dia keluasan fikiran akan kita dapatkan dengan ilmu. Jadi makin kita kurang ilmu, makin sempitlah kita punya fikiran. Jadi maknanya di situ itulah bezanya doa kita dengan doa ulama. Doa kita dengan doa yang Allah ajar tu lain. Yang ada dalam Quran tu yang terbaik. Tapi syarat dia kena faham makna. Tak faham makna tak baik juga. Sebab macam bercakap bahasa yang tak difahami kan, katalah kita pergi jumpa orang jual ikan, kita nak beli ikan, kita pun cakap bahasa Jepun. Orang tu faham sebab orang tu orang Jepun kan, contoh. Kita yang tak faham kita cakap apa, sebab kita ikut je dalam Google kan, kita baca je kan. Lepas tu orang tu tanya balik, kita pun entah tak tahu dah nak jawab kan. Jadi ada makna tak kita punya cakap Jepun kita tu? Tak ada, sebab kita tak faham apa yang kita cakap, walaupun orang tu faham. Jadi memang yang terbaik yang kita faham. Tapi lebih baik lagi kalau kita faham apa yang Allah dan Rasul ajar pada kita. Jadi cuba fahamkan doa-doa yang maksud, yang ambil daripada Quran dan hadis. Baik. Jadi sekarang ni tak bolehnya kita minta disuruh ini sekali lagi kita sebut kita tengah belajar tasawuf kan. Tasawuf, bila belajar tasawuf maksudnya kita bukan tengah belajar tentang hukum halal dan haram. Belajar tasawuf bermakna kita tengah belajar tentang halal dan halal. Maksudnya semua boleh. Cuma kita tengah belajar yang baik dan lebih baik. Dan juga terbaik. Jadi kita tengah belajar antara yang baik dengan lebih baik. Bukan antara boleh tak boleh. Sebab tu kalau orang tanya dia tak boleh ke nak minta sihat? Kalau tanya tak boleh ke, jawapannya boleh. Tapi kita tengah bincang boleh dan boleh. Boleh yang macam mana? Yang lebih baik. Jadi yang lebih baiknya adalah tak minta. Lepas tu tak boleh kena pergi berubat. Berubat cerita lain. Sebab cerita tentang berubat dengan perasaan sabar itu beza. Perasaan adalah berkaitan, sabar berkaitan perasaan, itu cerita dalam hati. Berubat berkaitan fizikal, itu cerita tubuh badan kita. Dia buat boleh. Tulis. Okay. Kita cerita tentang jasmani dan rohani dulu lah. Manusia dia ada unsur. Ni siapa follow kelas saya semalam baru saya cerita. Jasmani, rohani. Ni unsur badan kita. Unsur diri kita ada dua. Boleh tolong muka saya bantu sekali. Okey. Ni nak cerita badan. Bila kita ada jasmani dan rohani, maksudnya apa pun yang kita buat dalam hidup kita mesti buat kedua-dua sekali. Mesti sertakan dua-dua sekali. Nak selesaikan masalah ke, nak buat apa pun semua dua-dua. Kalau bukan dua-dua, kalau kita tak bawa dua-dua ni, maknanya kita bukan manusia. Manusia dia kena ada dua-dua. Baik. Jadi sekarang bila kita ada manusia ada jasmani dan juga rohani. Baik, cerita dia adalah kalau tadi contoh sakit tengah sakit. Baik, kalau tengah sakit, maka sabar itu cerita rohani.
sabar. Contoh jasmani, berubat sebelum sakit. Maknanya beza cerita dulu. Ni cara kita selesaikan masalah sakit. Jadi kalau sakit, maka hati kena sabar, roh kita kena sabar, jasmani kita kena berubat. Jadi sekarang contoh dia, bila sabar, jangan minta untuk pindah keadaan. Jadi bila cerita sabar, tengah sakit, jangan duk kalut hati tu nak sihat. Kita akan jadi gelisah. Tapi berubat boleh tak? Boleh, kena berubat. Berubat dapat pahala, sunat. Tapi tak wajib. Yang wajib sabar. Kalau tak sabar tak imbang, dan kita bukan manusia. Kalau tanya boleh tak boleh, boleh. Sebab tadi yang kita cerita, kita bukan tengah sembang baik, boleh tak boleh gitu. Kita tengah sembang baik atau tidak. Jadi kalau kita minta orang doakan kita, maka dia masuk kat sini. Doa orang lain masuk juga dalam bab tindakan jasmani kita. Jadi sebab itu ni, bila kita tahu benda ni, contoh dia, kita tak judge orang lain. Kalau kita tengok orang tu kalut berubat sana sini, tak sabar ada ni. Dah, sabar cerita lain, sabar cerita rohani, perasaan. Sabar tak ada kaitan dengan tindakan. Cuma kadang-kadang perasaan kita dicerminkan dari tindakan. Kadang-kadang tindakan mencerminkan perasaan, tapi itu kadang-kadang, tak semestinya. Kan? Contoh macam orang tu tiba-tiba jadi kalut sebab tak sabar. Boleh jadi. Orang marah-marah sebab tak sabar, boleh jadi. Tapi ada orang marah-marah bukan sebab tak sabar. Jadi sabar ni apa sebenarnya? Sabar ni adalah kita menahan perasaan. Sabar maknanya tahan perasaan. Tahan perasaan, dan lebih fokus sabar ialah tahan perasaan daripada kita lari dari landasan yang sebenar. Jadi dalam makna kata lain, kita istiqamah. Jadi ini kan soal perasaan. Dengan perasaan tu dah, bila kita diuji keadaan macam-macam mana pun, kita tetap, okey, kalau sakit hati kita tetap, okey, tetap saja kita sabar, kita terima dengan redha. Hati kita tetap bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Kita fokus kepada kepada keadaan kita sakit, yang mana bahagian kita sakit, okey, tak apa, maknanya Allah dah expiredkan untuk dia buat ibadat. Kita fokus ke bahagian yang masih sihat. Kan? Bahagian yang masih sihat, kita masih boleh buat ibadat. Anggota kita kan memang expired satu-satu. Kalau kita dah fokus yang expired tu, memang habislah. Hidup kita terseksa. Satu-satu expired ni, umur ni saya percaya ni, gigi dah mula gugur, kulit dah mula kendur, mata dah mula kabur, rambut uban berterabur. Kan? Itu tanda dah nak ke kubur. Telinga pun dapat tak apa dengar. Tahan perasaan daripada godaan syaitan. Terlibat. Boleh. Tahan perasaan tu daripada godaan syaitan iblis. Kita hilang sabar. Kira macam tahan perasaan, bolehlah daripada godaan syaitan tu. Sebab selalunya syaitan akan goda ni, waktu kita sakit, waktu kita miskin, waktu kita susah, dia akan goda untuk kita lari daripada jalan istiqamah. Jadi daripada jalan istiqamah ni masa bila? Berapa banyak orang sakit pergi cari Tok Bomoh. Kan? Bila ada masalah keluarga, masalah rumah tangga, buat nasi tangas. Kan? Dan kita mula buat benda-benda yang di luar daripada hukum syariat. Ini saya teringat, dulu saya dah pernah janji nak bawa buku ni, cerita pasal jasmani rohani. Ini buku saya, buku karya saya sendiri. Kecil je. Kadang-kadang ada orang buat goodies juga, ataupun baca sendiri dalam 1 jam dah boleh habis. Ni cerita tentang jasmani dan rohani. Tajuk dia mencari cinta hakiki, menggapai kasih ilahi. RM3 je. Saya bawa 25. Cukup insyaAllah. Kecuali ada yang nak 10 kan, tu nanti order lain. Kadang-kadang boleh buat goodies, hadiah kan, orang duk bagi buku doa apa semua kan. Ada buku kecil macam ni boleh. Kalau banyak untuk kenduri tu, boleh kita bagi diskaun lagi.
Cuma ni nak contoh, dalam ni colourful dan ada gambar. Ni asal kejadian kita, kan? Kejadian kita daripada bulan, daripada sperma, ovum sampai kita jadi manusia. Tu pun kalau kita perhati lama-lama kita dah nampak dah satu kehebatan yang Allah ciptakan pada kita. Baik, ni kita, siapa kita sebenarnya. Sebab dalam nak mencari cinta Allah, kita kena tahu siapa kita sebenarnya. Ini contoh jasmani rohani ni. Roh, jasad, jadi manusia. Nanti bila kita mati, kita adalah jasad ke roh? Roh. Kita yang sebenar adalah roh. Jadi bila kita mati, kita yang manusia ni, kita masuk kubur, kita akan terpisah antara roh dengan jasad. Jasad duduklah bersemadi dalam tanah tu, roh kita yang akan menjalankan hidup lepas tu. Dan roh kita tak pernah mati sampai bila-bila. Roh kita kekal abadi. Siapa yang rasa nak hidup kekal abadi tu, kita memang kekal abadi. Cuma yang kekal abadi bukan jasad kita, tapi roh kita. Masalahnya orang yang nak hidup kekal abadi itu biasanya duk uruskan jasad. Cari makan, nak hidup kaya, nak cantik, nak muda kan. Itu silap lah, silap. Sebab jasad kita akan expire. Yang ada yang tanya nak post. Dalam syurga ada jasad, tapi itu ada perbahasan ulama. Adakah jasad yang ini atau jasad yang berbeza? Cuma kalau kita kata jasad yang ini, sebabnya dah masuk syurga semua cantik. Lebih cantik daripada bidadari syurga. Rasa-rasa kita sekarang lagi cantik tak daripada bidadari? Tak payah syurga lah, bidadari dulu. Tak kan? Kita biasa-biasa je. Maknanya dengan jasad yang berbeza lah. Sebab wanita syurga semua cantik dan lebih cantik daripada bidadari. Bidadari syurga sifatnya apa? Kulitnya halus, mulus. Kalau semut jalan terlincir. Kita tak lah. Semut jalan kena ketik. Sebab kesat kulit kita. Matanya bening. Jadi mata dia tu kalau kita tengok tu, dia orang duk gambarkan macam kartun-kartun kan. Kartun-kartun duk gambarkan mata bening. Tapi dia lebih bening, yang maknanya ada orang yang kita tengok mata je pun sejuk hati gitu. Ni mata dia macam tu, mata bidadari syurga. Kemudian rambutnya ikan mayang, kan? Dan maknanya peluhnya wangi. Yang tu confirm dah lah sekarang. Dah pakai minyak wangi pun tak wangi-wangi. Ni pun peluh dia wangi. Dan jasad tu juga di syurga kita tidak lagi memerlukan toilet. Dan perkumuhan berlaku kat mana? Berlaku melalui peluh kita dan wangi bau dia. Okay, yang dekat TikTok tadi kata nak, kalau yang nak buku ni kat Shopee ada jual kat Shopee. Kalau nak banyak tu, tapi kalau yang kat masjid ni terus je lah direct kan, yang saya bawa ni. Semua ini yang online kan. Buku ni saya guna kat penjara. Penjara, saya ada kuliah kat penjara wanita Kajang kan. Memang dia bawa tajuk daripada buku ni. Sebab dia sebenarnya walaupun cerita dia mencari cinta hakiki, cinta Allah kan, dia cerita akidah juga kan. Kita kenal diri kita. Ini kebanyakan yang kita jadi buat kesalahan dalam hidup kita, kita tak kenal diri kita. Dan kemudian sama juga dalam menyelesaikan masalah, kita kenal diri kita. Diri kita adalah terdiri daripada jasad dan juga roh. Dua-dua tu kita kena selalu gabungkan. Ni pun ada gambar lagi kat belakang dia. Maknanya jasad dan kita ada roh. Kemudian bila kita mati, kita akan tinggalkan jasad kita dan roh kita yang akan jumpa dengan Allah. Kalau ada jasad ni sebenarnya membuatkan pergerakan kita limited. Tak boleh gerak jauh-jauh sangat. Nak pergi Mekah, kena beli tiket. Kalau tak ada jasad, boleh macam tu je, lesap, tiba-tiba hilang sampai Mekah. Jadi jasad ni memang kita perlukan kat dunia untuk melakukan ibadah. Dan yang menjadi penghalang kita daripada berjumpa dengan cinta Allah juga adalah penyakit kita yang berkaitan dengan jasad dan juga hati. Jadi hati kita cintakan dunia, takut dengan kematian, dan jasad kita bertindak ikut hati kita. Jadi maknanya bila cinta dunia, yang kita kejar dunia, harta, kekayaan, kebahagiaan, hidup senang, nak sihat, nak sentiasa nak yang best-best kat dunia. Itu masalah. Itu akan menyebabkan bila kita mati, kita tak dapat jumpa Allah. Jadi maknanya memang ada tindakan fizikal yang dilakukan disebabkan keadaan hati kita. Jadi contoh, ada orang hati dia tamak dengan dunia, maka tindakan fizikal dia makan rasuah, buat jenayah kan, untuk dapat duit. Ada. Tapi ada juga orang yang
hatinya lain, yang duduk tindakan dia lain. Dan bagi kita pula orang beriman, yang diajarkan kepada kita, keadaan hati kita ada dua je posisi dia. Kena sentiasa sabar dan syukur. Dua tu je. Sabar dan syukur. Itu keadaan hati kita, macam mana pun keadaan. Tapi dari segi tindakan, ikut syariat. Jadi sabar bukan bermakna tak buat apa-apa. Sebab sabar soal hati. Sebab itu Nabi SAW sebagai orang yang paling penyabar. Tapi kenapa zaman Nabi ada banyak peperangan? Kalau kita nak kata perang, menunjukkan tak sabar. Kalau sabar, duduk je lah diam-diam. Dah. Sebab apa? Sebab syariat perintahkan perang, maka perang. Jihad di jalan Allah. Tapi dalam masa yang sama, ketika dalam peperangan, gelisah tak perasaan sahabat, perasaan Nabi? Tak. Dia tenang. Dia tenang dengan apa? Ikut je jalur syariat. Okay, Allah suruh jihad, okay, kita pergi jihad. Di tempat, di medan perang, apa kita kena buat? Okay, kita kena susun strategi. Sebab Islam suruh. Kemudian kita kena minta mohon pada Allah, berdoa. Kemudian kita kena taat dengan pemimpin, taat dengan ketua panglima perang kita, supaya kita tak jadi buat kesalahan dalam strategi peperangan. Kemudian kalau kawan kita yang pegang bendera jatuh, kita kena angkat. Ikut skema je. Dari segi tindakan tubuh badan kita ni, kita ikut skema je. Tapi dari segi perasaan, sabar. Jadi sampai tahap macam mana keadaan pun kita tetap tenang. Itulah yang Islam ajar sebenarnya. Sabar dan syukur akan buat kita bahagia. Jadi cerita dia, kalau sakit, kenapa tak boleh minta untuk sembuh? Tak boleh minta tu dari sudut perasaan kita. Jangan gelisah dengan sakit kita. Tapi ikhtiar kena ada. Sebab ikhtiar tadi sunat, dapat pahala. Tapi sabar wajib. Jadi tak boleh terlampau gelisah sampai tak kisahlah berubat cara mana pun janji sembuh. Sebab tu yang macam tu, kan? Saya pernah ni orang datang pengajian ni, yang tak datang pengajian tak tahulah kan. Yang datang pengajian ni, dia boleh main datang jumpa, tanya, Ustazah ada tak nombor kontak, nombor telefon tempat perubatan sekian-sekian, saya nak pergi berubat. Dia sakit lutut tu, bukan sakit yang maknanya sampai parah-parah keluar kaca ke apa tak kan. Sakit lutut, normal lah banyak orang sakit lutut kan. Yang duduk atas ni kan. Ya, insyaAllah lah kan. Baik. Tapi kemudian kebetulannya dia minta nombor telefon tu tempat orang yang memang dah confirm. Yang tu saya tahu dia memang bukan perubatan Islam sebenarnya. Dia memang bomoh sebenarnya, tapi bertopengkan perubatan Islam. Orang tu dah meninggal sekarang, ni cerita lama. Jadi masa tu bila dia minta tu, saya kata tak boleh. Kalau yang ni saya tak boleh bagi. Memang saya ada nombor dia, saya tahu. Sebab saya kenal isteri dia, saya kenal keluarga dia, saya kenal. Kata ini tak boleh kan, pergi cari tempat lain. Lalu dia tanya, mana tempat lain kat mana? Saya bagilah nama sekian-sekian. Dah pergilah semua tak sembuh. Orang kata kat sini sembuh. Saya kata tapi ni syirik masalah ni. Tak kisahlah janji sembuh. Tu datang kelas dia. Dia kata Ustazah tak tahu sakit ni dah berapa lama dah, tak tahan dah saya. Dan memang sakit kadang-kadang buat kita tak tahan. Itulah peluang syaitan, dia akan masuk melalui jalan apa pun. Terutama jalan-jalan penderitaan. Dia akan buat kita sampai sanggup lakukan apa saja demi mencapai apa yang kita nak, kenikmatan daripada dunia. Jadi sebab itulah dari segi perasaan, jangan minta untuk pindah keadaan daripada sakit kepada sihat, daripada miskin kepada kaya. Tapi dari segi tindakan, kita buatlah kerja keras. Kalau kita miskin, kerja sungguh-sungguh. Ikut macam mana yang Nabi perintahkan. Kan ada tu kaedah kerja, Nabi kata innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amal ayyutkina. Allah suka apabila kamu buat kerja, kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Jadi kerja kita buat sungguh-sungguh. Tak payah fikir berapa nak dapat. Kan kita banyaknya fikir income berapa kan? Lepas tu kalau kata ni sikit je ni, buat satu job RM1 je dapat, tak mau, nak cari yang mahal. Jadi yang kita kisah apa? Kita kisah income berapa. Sebab tu banyak orang kalau kerja makan gaji, sekarang dia tengah kerja gaji RM3,000, kalau tiba-tiba pindah tempat gaji RM1,000 tak mau. Sedangkan sebenarnya yang kita kena buat cara tu, buat keputusan nak kerja di mana adalah di mana tempat yang mana kita boleh melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah untuk beribadat di tempat yang kita akan dapat laksanakan dengan cara terbaik. Cara terbaik tu macam mana? Ikut bakat kita. Ada orang dia tak suka belajar, tak suka baca buku, tapi nak juga kerja pensyarah sebab gaji besar. Akibatnya apa? Time kena check tesis student, dia check depan je.
Belakang dia tanda sikit. Settle. Ini mudah-mudahan kalau ada yang buat bertaubat lah. Tapi itulah keadaan dia. Maknanya di situ kita tak berbakat, kita tak minat buat benda tu. Jangan buat. Kita naik orang. Tesis tu ada tuan punya kan. Kita naik orang. Atau kita tak minat buat kerja apa. Contoh berniaga, kita tak minat jadi cashier. Cashier ni asyik kena senyum je. Kita kalau senyum rasa patah orang. Contoh kan, kita rasa kita lagi suka masam muka lah. Kalau suka masam muka, jangan kerja cashier, kerja jadi cikgu disiplin. Kita lebih berbakat kat situ. Jadi maknanya di mana tempat yang kita boleh laksanakan tugas kita dengan lebih maksimum, tak kira gaji berapa. Sebenarnya kan nanti kalau kita ni sungguh-sungguh buat kerja dan kita pilih tempat yang memang kita berbakat kat situ, insya-Allah gaji tu memang datang automatik. Income tu akan banyak automatik. Tahu-tahu apa banyak sangat. Sebab apa? Sebab kita buat kerja sungguh-sungguh. Kita minat kan? Bila minat kita akan buat sungguh-sungguh. Dan bila kita buat kerja sungguh-sungguh, mana ada bos tak suka kalau orang tak sungguh-sungguh? Kalau ada bos tak suka bila kita buat kerja sungguh-sungguh, bos tu yang sakit. Kalau bos sakit, tak payahlah kerja dengan bos sakit, pergi cari bos yang sihat. Jadi, tu maknanya keadaan ni. Jadi, perasaan kita bila kita sebenarnya cerita ni nak cerita tentang bila Allah letakkan kita di kedudukan kita sakit ataupun kita miskin, kita hidup susah, Allah kan yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Bila kita minta keluar daripada keadaan tu, boleh jadi keadaan tu sebenarnya tak baik untuk kita. Contoh sakit, bukan semua orang baik sihat. Bukan semua orang bagus kalau sihat. Ada orang lebih baik dia sakit. Kenapa? Sebab ada orang bila sihat, dia tak pandai buat ibadat. Paling kurang kalau sakit, sentiasa dapat pahala. Kalau sihat, duduk buat dosa. Masa lutut tak sakit tu dah dia boleh pusing taman bidara ni 4 orang. Kan? Dia rumah kawan tu, singgah rumah kawan ni, singgah rumah kawan ni. Sebab dia boleh duduk selesa, tak sakit-sakit badannya, lutut pun elok je jalannya. Akhirnya duk buat dosa. Kan? Ada orang macam tu kan? Yang mencuri, merompak, pecah rumah orang tu kan sihat. Jadi kalau dia sihat, dia buat jenayah-jenayah tu lebih baik sakit. Sakit paling kurang dia tak buat dosa dan dia dapat pahala bila dia diam. Dia sebab dia sakit dia tidur je, dapat pahala. Saya pernah ada orang sakit kan, dia minta nak tolong rawat ni. Saya kata gini, kalau awak sihat awak nak buat apa? Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab kalau gitu, saya rasa lagi baik sakit kot. Kenapa pula saya nak sihat? Kenapa nak sihat? Yelah, sedap lah kalau sihat tu selesa macam orang lain boleh buat macam-macam. Yelah, nak buat apa? Tak tahu. Sebab sebenarnya kita tahu latar belakang dia. Memang masa dia sihat dia buat dosa. Tengok TV tu orang sihat juga nak tengok TV lama-lama. Sebab dia boleh duduk lama-lama, tak sakit kan. Tengok anak-anak muda, budak-budak kan, dia tengok sampai 4-5 jam sehari. Tengok cerita, kartun, drama, filem. Maknanya dia tak pandai nak guna tenaga dia bila sihat. Ada orang pula bila sihat dia menyakiti orang. Ada yang bila boleh bercakap, mulut elok, fasih kan, dia duduk laser orang. Dan bila tangan semua elok, tangan duduk naik ni, pukul orang, menyakiti keluarga sendiri. Ada yang macam tu. Lebih baik sakit kan. Mulut tu kan kalau duduk sakiti orang, baik stroke lah kan. Tak boleh cakap lah. Paling kurang kita selamat daripada dosa. Dan juga dapat pahala lah. Bila kita duduk diam, dapat pahala kalau sakit. Jadi maknanya kita kena pastikan kalau kita nak keadaan sihat, maka apa kita akan buat waktu kita sihat. Jadi maknanya sekarang perasaan kita sabar, kita terima seadanya. Kita tak gelisah untuk kemudian nak keadaan kita nak berubah, nak macam mana. Kita okey dengan apa yang Allah bagi, tapi kemudian tetap bekerja ikut syariat. Syariat suruh kita, syariat bagi tahu, ada hadis Nabi beritahu tentang sihat. Nabi kata, al-mu'minul qawi khairu wa ahabba ila Allah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat dan sihat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Di situ maknanya kita memang kena sihat secara fizikal sebab Nabi suruh. Jadi kita usaha tu dari segi tindakan, perasaan kita tak kisah. Maknanya di situ kita akan tengok kalau kita berubat dengan kaedah yang ikut syariat, okey, kita terus je jalankan. Tapi tiba-tiba di offer kat kita kaedah yang tak ikut syariat, kita kata kita tak mau. Sebab kita bukan nak sihat, kita cuma nak pahala berikhtiar. Saya pernah sakit, lepas tu pergi berubat.
Lepas berubat makin sakit, makin teruk penyakit yang tak ada sebelum ni tiba-tiba ada. Lepas berubat tu. Tapi lepas tu saya teruskan juga sebab saya bukannya nak sihat. Gitu kan. Itu contoh kan. Jadi orang pun heran kenapa teruskan juga. Saya kata sebab saya tengok kepada kaedah perubatan ni dan saya memerhatikan inti kepada kaedah ni. Intinya adalah betul-betul selari dengan syariat Allah. Bahkan bukan takat selari, bahkan ada syiar Islam yang dia nak bangunkan. Maka saya sokong benda tu. Dan kalau makin sakit, boleh jadi bukan sebab masalah perubatan tu, rawatan tu, tak. Kita kena ingat setiap penyakit kita ada punca. Kalau tak kena kepada punca, yang diubati bukan punca, penyakit itu tak sembuh. Dan bahkan boleh jadi makin teruk kalau tiba-tiba dia opposite dengan punca penyakit kita. Contoh. Kita sakit punca stres. Stres kan boleh buat sakit badan juga kan. Kita sakit punca dia stres. Kita pergi berubat, yang kaedah perubatan tu ialah dia suntik-suntik macam-macam ubat kat badan kita, lepas tu dia bagi dekat kita macam-macam jenis ubat yang menyebabkan kita makin stres. Sebab makan ubat banyak sangat, lepas tu kalau suntik-suntik rasa sakit semua, kita makin stres. Penyakit makin bertambah. Sebab punca penyakit itu stres. Jadi maknanya ubat dia apa? Kaunseling je. Jadi ada orang sakit lutut ke sakit buah pinggang, rupanya kena sembang-sembang dia sembuh. Sembang-sembang tu kaunseling lah. Sembuh ataupun datang kuliah. Datang kuliah pengajian, dapat belajar daripada Al-Quran, daripada hadis, tahu-tahu sembuh. Rupa-rupanya masalah kita tu masalah dalam perasaan kita. Antara banyak masalah orang perempuan yang banyak sakit badan ni, overthinking. Banyak orang perempuan overthinking kan dibanding lelaki. Kita lebih fikir. Benda tak payah fikir pun kita fikir. Ini kita bagi tips sebenarnya nak berhenti overthinking macam mana cara. Kita fikir gini. Kalau kita nak fikir sangat satu benda tu, lepas tu kita fikir balik. Lepas aku fikir-fikir ni dapat apa? Selesai dah masalah. Kalau tak, berhenti fikir. Macam contoh kan, orang yang insomnia ni, antara puncanya dia tak boleh tidur pasal dia fikir. Kan, fikir tak apa-apa lah. Anak tak balik kampung, anak sakit, suami macam ni, keluarga macam ni. Dia fikir, cuma ingat balik. Ni selesai dah masalah ni kalau fikir hantar-hantar kan. Kita nak tidur bukan nak fikir masalah. Kalau nak selesai, besok pagi ambil pen, ambil kertas, tulis masalah tu, tulis apa penyelesaian, baru selesai. Jadi kalau tak selesai, berhenti fikir, tidur. Saya pernah tak boleh tidur. Dan ubat sendiri lah mengobati diri sendiri. Cara dia macam tu. Antaranya, saya fikirkan, ni benda yang saya ada fikir-fikir. Biasanya time busy, time ada program, time ada kan, kita jadi fikir-fikir. Tapi walaupun program, memang ada masalah yang kita perlu selesaikan. Tapi bukan masanya atas bantal tu. Dan tak selesai pun masa kepala duduk atas bantal. Bila kepala atas bantal, fokus. Kita kan nak tidur sekarang. Fokus nak tidur. Yang itu Islam ajar. Fokus dalam setiap pekerjaan kita. Khusyuk bahasa dia. Khusyuk ni sangat membantu kita hidup bahagia. Setiap benda kita tengah buat, fokus. Tengah makan, fokus makan. Sama sekarang banyak orang makan, fokus kat handphone. Sampai apa yang dimakan pun tak tahu. Kan ada kadang-kadang kawan musik tak letak apa kat pinggan dia, sebab dia tak sedar. Itu bahaya. Jadi memang Islam ajar tu buat satu benda fokus. Ni kalau tahu dari segi psikologi pemikiran tu sebenarnya ada efek kan. Nah, antara kita makan sepinggan nasi yang kita tahu dan merasa setiap butir nasi tu, dengan kita makan tahu-tahu habis. Tak tahu apa-apa, tak sedar tu tiba-tiba mana nasi? Lah kau makan. Bila aku makan? Kan ada yang gitu tu. Ada orang makan satu balang biskut. Ini pernah jadi saya buat kerja, ada biskut lah kat tepi. Ada orang datang, dia automatik terus ambil biskut tu, dia buka makan. Sambil sembang saya cakap. Saya tengoklah dia makan tu, dia tak sedar tu, separuh dia habis satu balang. Lepas tu dia pun letak situ. Lepas tu bila nak pergi tu dia angkat balang tu. Ni apa letak balang kosong kat sini ni? Saya kata, balang tu tadi penuh. Lepas tu macam mana kosong? Awak makan. Ya ke? Masa dia saya makan. Tak sedar satu balang habis. Itu yang jadi obes. Dia tak sedar satu balang biskut berapa banyak kalori tu. Itu cukup punya makanan 2 hari 2 malam punya makanan tu. Kan? Sebab tu berapa banyak tu vitamin dia punya karbohidrat dia punya semua campur-campur tu, itu lebih pada sepinggan nasi. Kan? Jadi maknanya kadang yang kita tak fokus ketika kita buat kerja, itu mengganggu kita punya kesihatan dari segi pemikiran pun sama. Kan? Jadi Islam ajar kita khusyuk dalam semua pekerjaan.
Kalau tengah berjalan, jalan. Tengah makan, makan. Nak tidur, tidur. Itu membantu kita stabil. Emosi kita stabil. Macam-macam cara saya buat masa tak boleh tidur ni. Tu antaranya mula-mula fikir yang tu. Tapi kadang-kadang dia lari lagi. Lama-lama boleh dapat rasa bila kita mula fikir tentang dunia sebenarnya. Itu kan urusan dunia. Kita tidur sepatutnya fikir nak mati. Fikir nak mati maknanya fikir akhirat. Bila otak kita melekat je kepada urusan dunia, kita susah nak lepas. Nak melepasi alam dunia. Tidur maknanya kita nak lepaskan alam dunia. Susah nak lepas. Sebab dia seolah-olah macam ada tarik tali dia situ. Dunia tarik kita, akhirat panggil kita. Mana lagi kuat? Kalau buat dunia, tak boleh tidur. Insomnia. Orang bagi macam-macam istilah ni, insomnia apa semua. Zaman Nabi tak pakai istilah-istilah, tapi semua penyakit sembuh. Yang penting kan sembuh sebenarnya. Nama penyakit tak kisah. Bagi nama penyakit banyak-banyak ni bukan makna hebat tau. Tahu nama penyakit, lepas tu kata tak ada ubat. Itu bukan hebat. Yang hebatnya ada ubat walaupun tak tahu penyakit apa. Tahunya selesai. Dan umat Islam zaman Nabi adalah umat yang paling sihat. Penyakit manusia ni kita kena ingat, sebenarnya penyakit kita sama je dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Sebab manusia punya software yang sama daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Allah cipta kita dengan jasmani, rohani, spiritual, mental yang sama. Cuma nanti nama-nama penyakit itu berubah ikut zaman, berubah juga ikut tempat. Dan zaman Nabi tidak cenderung untuk menamakan apa-apa penyakit. Lebih cenderung kepada menyelesaikan, terus sehatkan. Jadi Islam bagi garis panduan cara hidup tu yang buat kita jadi sehat. Itu dalam persoalan, jangan minta sesuatu yang lebih baik-baik. Sekarang kita nak fokus kepada keadaan kita. Baik, di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa ada 8 benda yang kita kena mulakan hari kita. Sebab 8 ni benda yang dituntut daripada kita. Jadi kita nak fokus ke 8 benda ni dalam hidup kita. Baik, yang pertama, kita fokus nak amalkan isi kandungan Quran. Itu fokus hidup kita. Nak amal isi kandungan Quran. Sebab tu tadi bila kita kata tindakan berubat, okey, kita termasuk mengamalkan isi kandungan Quran. Sebab Quran suruh kita berubat. Kan? Sebab Allah pun bagi tahu kalau sakit Allah yang menyembuhkan kita. Maksudnya ada penyembuhan. Dan Nabi pun bagi tahu kan bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Maknanya kena cari je lah ubat. Jadi bila kita contoh tentang punca, sebenarnya penyakit kita ni kalau tak kena punca dia tak sembuh. Terutama kalau contohlah orang perempuan kan. Kalau orang contoh tentang kesuburan perempuan, banyak orang tak tahu kesuburan perempuan tu apa ni. Sebab selalu ada orang kata, Ustazah ni ubat ni untuk kesuburan. Saya tanya, kesuburan yang mana satu? Tak tahulah orang kata kesuburan lah. Yang perempuan ada banyak lah contoh kesuburan dia. Antara yang kesuburan wanita melibatkan hormon. Yang ni kena makan ubat hormon supaya stabil. Kalau ubat lah, ataupun kaedah lain lah yang menstabilkan hormon, baru selesai masalah hormon. Tapi kalau hormon dia dah stabil, tak ada masalah, jangan bagi ubat hormon. Boleh jadi rosak pula hormon ni. Boleh jadi juga tentang kesuburan wanita itu berkaitan dengan keadaan ovari. Ovari itu kita panggil kilang kan, kilang telur. Ada kilang telur yang rosak. Dia tak boleh keluarkan telur dengan cara yang baik. Ini bagilah ubat apa pun, urut ke apa, kilang tu kena baiki. Macam mana cara baiki kilang? Tu carilah kaedah perubatan yang membaiki kilang. Ada pula masalah dia bukan kilang. Kilang elok dah keluarkan telur. Telur pula masalah. Ataupun dinding rahim kita ada masalah. Dinding rahim kita tak kuat, menyebabkan lekat macam mana pun dia akan jatuh. Dia tak kuat. Yang tu kena selesaikan masalah dinding. Makan ubat hormon tak settle. Ataupun ada darah berkumpul. Berkumpul di satu tempat yang mungkin disebabkan kedudukan rahim kita yang ada lokasi darah boleh kumpul kat situ jadi racun. Yang menyebabkan lekatlah macam mana pun mati. Sebab ada racun yang berkumpul tu. Yang tu kena selesaikan masalah darah berkumpul. Sama ada nak sedut ke ataupun mungkin kedudukan rahim tu yang nak kena diubah ke. Itu baru cerita sebahagian tu, ada banyak lagi. Jadi kalau cerita kesuburan perempuan, apa dia? Yang mana satu? Kesuburan lelaki pun sama. Walaupun orang lelaki hanya cerita pasal sperma dia, tapi sperma ada banyak isu. Isu pertama, sperma tak ada. Isu kedua, ada tapi lemah. Isu ketiga, boleh berenang tapi tak kuat, tak sampai ovum. Sebab ovum ni jauh. Dia duduk dekat tail fallopian kan. Sperma tu dia kena berenang dari start awal tu sampai lah. Bagi dia berkilo-kilometer lah. Jauh. Ada yang lemah, mati tengah jalan. Kalau tiba-tiba sperma dia semua lemah, semua mati tengah jalan. Seekor pun tak sampai ke ovum. Masalah dia mobility dia kan, pergerakan.
Ada juga yang sepatutnya normalnya dia boleh hidup dalam tempoh 3 hari. Tapi tak. Dia punya nyawa tak panjang. Dia cepat mati. Itu masalah juga. Tapi maknanya kalau orang sebut kesuburan. Kesuburan yang mana satu. Nah itu contoh punca. Sakit lutut kita sama juga, ada banyak punca. Sakit lutut bukan semata-mata masalah misalnya tulang rawan ataupun ada masalah kita punya kelenjar, bukan semestinya itu. Kadang-kadang masalah overthinking tadi. Jadi ubat dia apa? Berhenti overthinking. Kalau tak selesai overthinking, duk masuklah ubat apa benda tu tak settle. Nanti dia lega kejap datang balik. Atau ada masalah dia sebab kedudukan tulang kaki kita yang dah terpusing. Kaki kita, cuba tengok cara berjalan. Kalau kita buka tapak kaki kita, automatik lutut terpusing. Cara jalan sebenarnya tapak kaki kena lurus ke depan. Kebanyakan orang dah buka. Nak test? Cuba test. Nak bagi lulus ni. Nak bagi tengok bagi lulus jalan. Cuba seorang. Bukan nak cari salah tak. Kita nak bagi lepas. Lepas ni dia boleh ubah kalau dapat check sekarang. Okey, seorang siapa nak cuba. Jalan dia cara biasa. Seorang dulu lah, seorang. Jalan macam biasa. Jangan kontrol sebab kita dah ajar kan. Okey. Ke depan. Kod ni, jalan kod ni. Bagi nampak kod ni. Okey. Kita agak lurus. Okey. Okey lah. Tak sakit lutut kan? Tak sakit lagi. Okey, kalau lutut punca cara jalan okey. Maknanya mungkin kalau nanti sakit lutut bukan sebab cara jalan. Yang sakit lutut boleh cuba jalan. Cuba. Tu agak terbuka. Pasal sikit je, tapi dah rasa duk pedah ke? Orang Kedah kata pedah. Cuba jalan santai je macam biasa. Dia sikit je terbuka. Tapi masih agak okey lah, masih lurus. Terbuka. Tapi tadi tak sangat. Okey. Satu lagi. Angkatlah. Jalan macam biasa. Tu berdiri je dah nampak terbuka. Terbuka. Kita terbuka kan? Jadi cara nak bagi betul macam ni kan. Angkat tumit bagi lurus. Tumit bukan depan. Tak yang depan tak yang angkat. Lagi gini, angkat tumit je. Tengok sini. Tengok sini. Macam ni. Tumit angkat belakang. Okey, macam ni tumit angkat. Luruskan. Betul langkah dengan tapak kaki lurus. Tu masih terbuka. Terbuka. Orang yang biasa jalan terbuka, masa nak jalan lurus kita akan rasa macam kaki kita masuk. Tapi sebenarnya tak masuk, dia lurus. Itu terbuka kanan terbuka. Bukan masalah lutut, tapi bila dia sit down, dia juga bangun balik tu sebab dia ikut tulang. Sebab dia punya muscle of nak lonjak ke atas tu dia tak boleh. Kadang-kadang daripada dia punca ni kita tak boleh pasti. Tak ada siapa boleh pastikan punca. Cuma boleh jadi kadang-kadang sebab tulang tu lah, kedudukan tulang tu pusing. Kadang-kadang saraf. Kadang-kadang masalah pemakanan pun ada juga. Manusia ni bila dah makin dewasa, makin boleh fikir banyak, otak kita terfikir banyak benda. Jadi kita dah tak ikut fitrah. Sebab tu cara berjalan kita tidak fitrah lagi. Kalau budak-budak dia masih fitrah. Cuba tengok budak umur 2-3 tahun tu, langkah dia terus. Lagi makin dewasa makin terbuka. Ataupun ada yang terlalu tertutup. Kita dah tak ikut fitrah sebab terlalu banyak fikir. Cuba tengok kucing. Ada tak kucing jalan cara beza daripada kucing lain? Kalau bukan sebab dia sakit. Kucing sama je cara jalan sebab dia ikut fitrah. Catwalk. Cara kucing jalan macam tu. Kuda. Cara kuda jalan semua sama. Kecuali kuda tu sakit. Jadi sebab apa? Sebab dia boleh ikut fitrah. Tapi cara manusia jalan tak. Macam-macam cara. Sebab kita tak ikut fitrah kita. Manusia susah ikut fitrah. Nak ikut fitrah ni lah yang Islam ajar sebenarnya. Cara dia senang je. Ikhlas.
Ikhlas tu akan buat kita ikut fitrah. Sebab ikhlas membuatkan kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kat situ baru kita akan ikut fitrah kita. Kalau tidak, kita buat apa-apa nak orang tengok, orang puji, kan? Kita buat kerja nak naik pangkat, nak rajin-rajin ni sebab nak gaji, sebab ada benda kita nak, jadi kita tak fitrah. Ada maslahat, ada kepentingan. Bila ramai-ramai orang caci maki kita sedih, tak nak dah buat, nanti orang kata. Maknanya kita masih ada kepentingan dunia. Haiwan tak ada apa-apa kepentingan. Lepas tu tak pernah tengok kucing bodek kawan dia sebab nak naik pangkat. Tak ada. Kita manusia je suka buat dialog-dialog. Kucing ni macam-macam. Kucing jadi mangsa dialog-dialog manusia. Jadi manusia suka buat dialog. Tengok kucing macam ni, dia tahu kucing ni wajuk ni, kucing ni tengah bodek kawan dia ni. Kucing itu kata kita. Kucing tu dia tengah jalankan hidup dia, fitrah dia macam tu. Jadi tu maknanya konsep yang pertama tadi, amal keisikan Al-Quran. Kita tengok yang kedua, ikut sunnah Nabi. Kita pergi sepintas je lah. Yang kedua, ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, menjaga nafsu syahwat. Ni yang dituntut daripada kita. 8 perkara tu 8 perkara yang dituntut daripada kita. Yang pertama, amalkan isi kandungan Quran. Yang kedua, ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, jaga nafsu syahwat. Yang keempat, ingkari syaitan. Engkar dengan syaitan. Selalu kan orang engkar perintah Allah. Yang ni engkar syaitan. Engkar ajakan syaitan. Baik, yang kelima, jaga keluarga dan makan makanan halal. Jaga keluarga dan makan makanan halal. Yang keenam, mengendalikan hawa nafsu. Ada beza sikit. Tadi kalau nafsu syahwat, dia lebih fokus kepada fahsyat. Yang ni hawa nafsu, lebih fokus kepada mungkar, kemungkaran. Kecenderungan kita untuk buat benda yang ikut hawa nafsu. Baik, yang ketujuh, elakkan pembaziran masa. Yang ke-8, bersedia dengan kematian. Yang ke-7, elak pembaziran masa. Ke-8, sedia dengan kematian. Baik, ini fokus hidup kita setiap hari. Setiap pagi kita bangun nak mulakan hidup kita, ingat ini fokus hidup kita. Jadi orang yang duk fikir nanti kalau kaya bolehlah kita berzakat banyak sikit, bolehlah kita sedekah banyak sikit. Salah cara fikir. Sebab ada orang fikir gitu kan memang. Bagi kita kaya nanti kita boleh sedekah banyak, jadi kita nak cari duit macam-macam. Dah, sekarang kita miskin, dah kita fokus ibadat dengan apa harta yang kita ada, dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi, maknanya fokus kita apa? Tiap-tiap hari, apa yang kita nak buat hari ni ialah nak amal isi kandungan Quran, nak ikut sunnah Nabi, nak jaga nafsu kita, kawal nafsu kita, nak lawan apa yang saja yang syaitan suruh kat kita, kemudian nak elak daripada membazir masa. 24 jam banyak masa kita buang kan. Kemudian nak siap sedia untuk mati. Tu je, tiap-tiap hari kita nak buat apa pun, itu yang kita fokus. Sehinggalah akhirnya kita dah tak fokus lagi kepada penderitaan hidup kita, hidup miskin kita, sakit kita. Jadi maknanya kalau berubat dalam agenda memenuhi syariat. Sebab syariat suruh kita berubat sebagai satu sunnah. Kalau kita kata kita bekerja cari duit dalam agenda melaksanakan ibadah. Kalau lelaki dalam agenda nak menunaikan nafkah keluarga. Kalau perempuan dalam agenda nak kita kata melakukan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, tapi kemudian kebaikan tu ada upah, tak apalah, upah tu kita terima. Kalau tak ada upah pun kita tak apa. Cuma ni nanti akan libat pula, ada pula orang ambil kesempatan. Orang ikhlas ni kadang dia ambil kesempatan. Situ kita ada yang kena buat profesional pula. Sebab tu jangan judge juga orang yang minta duit ni mesti ada nak dunia ni, dia fikir dunia. Dah, belum tentu. Sebab kena ada profesionalisme. Supaya tidak ada orang yang akan menzalimi orang lain, mengambil kesempatan atas keikhlasan dan ketulusan orang lain. Itu Islam bagi guideline semua. Jadi yang kita buat ni semua yang kita ikut syariat yang ada dalam Islam. Baik, insyaAllah sampai setakat tu. Lepas ni sambung ke Al-Furqan. Siapa nak pergi boleh lah. Surah Al-Furqan. Tajuk lain pula, insyaAllah.
Sekadar tu bab ni kita harapkan ni moga-moga Allah bagi kepada kita satu ketetapan hati dan satu perasaan yang redha gitu kan, yang betul-betul lapang dan bahagia dengan apa saja yang Allah bagi kepada kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafaralah.